Doa lagi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina وأن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 14 ni penting juga ni. Dalam ayat 100 surah Taubah, di penjelasan ayat ni 100 surah Taubah. Surah Taubah dengan ayat 101. Bila sebut Islam, kita antara dua keadaan. Kalau orang kafir ni memang tak ada dah dia dalil. Mana barangkali sifat kekafiran ni jelas daripada kita. Muslim yang rumit sikit. Bila sebut Muslim tu rumit sikit. Muslim yang mana ahli syurga pada zahir? Muslim yang mana pada zahir? Muslim tapi ahli neraka. Ha? Ayat 100, 101. Sama dengan ayat ni. Dia kena tengok huraian ayat surah tu baru nampak ayat ni. Ayat tu kalau kita nak tahu kita ni ada nama, ada harapan ke syurga atau tidak, tak boleh lari pada ayat 100 surah Taubah. Tak boleh lari. Kita duduk situ. Dalam hayatus sahabah, Nabi pernah beritahu pada sahabat, Nabi mimpi nampak sahabat dalam syurga. Tapi Nabi nampak belakang sahabat tu roh yang tidak dikenali. Orang yang Nabi tak pernah tengok belakang sahabat. Sahabat Nabi kenal, belakang sahabat Nabi tak kenal. Jadi ayat 100 tu Allah kata walladzina tabauhum bi ihsanin. Mana mula-mula kita nak kata ahli syurga ni siapa? Muhajirin dan Ansar. Siapa dia Muhajirin? Iaitu orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ansar yang tolong orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Bukan kerana dia nama dia kaum orang Mekah, bukan kerana dia orang Madinah, tapi sifat dia. Sifat hijrah, sifat perubahan, lepas tu tolong orang berubah. Dua sifat tu. Satu orang berubah, berpindah. Berubah, berpindah, sama ada pindah tempat atau pindah kepahaman. Dua-dua tu makna hijrah. Pindah pahaman, pindah tempat. Untuk pindah tempat pun untuk dapat melaksanakan apa yang dia baru faham. Kan? Atau bila dia faham sesuatu, nak buat tempat ni untuk kepahaman dia tak boleh. Supaya dia dapat boleh buat apa yang dia faham, dia pindah tempat. Maka dia panggil pindah tempat ke dia, pindah pahaman ke dia, dipanggil hijrah. Dia sudut bahasa. Dan pula kalau kita duduk kawasan yang kita tak boleh buat hak Allah suruh, wajib kita pindah tempat. Tempat tak ada pengajian, wajib kita pindah. Sebab wajib kalau konteks makan, kita faham wajib pindah tak?
Kalau kat sini, duduk sini kita mati. Kat sana kita hidup. Kita wajib pergi ke sana. Tak boleh duduk sini. Untuk selamat nyawa kita. Hukum ni wajib. Padahal kalau tak pindah mati je. Tapi kalau contoh duduk sini mati. Duduk sana hidup. Dia wajib bergerak ke sini ke sana. Wajib hukum dia. Untuk selamat daripada kematian. Apatah lagi untuk selamat daripada masuk neraka. Dalam surah An-Nisa ada beritahu malaikat marah dia. Kenapa tak boleh tempat lain, bumi luar. Dari sudut dari sudut nasabah dia. Kalau kita kata sini tak ada kerja tu, kita pergi pindah tempat lain tu. Orang kata nasabah. Orang faham tajuk tu, pindah tempat sebagai tak ada kerja. Kan? Kat sini susah nak hidup. Nasabah orang faham lah, tapi pindah kerana nak selamatkan agama ni banyak tak faham tak. Jadi ayat 100 Allah kata daripada huraian hari Nabi tu nak beritahu siapa dia yang tak Nabi tak kenal tu. Mana orang-orang yang hidup selepas sahabat, termasuk kita, yang ikut sahabat. Sebab duduk belakang sahabat, itu simbolik kepada ikut sahabat. Kalau sahabat tidak ada pada neraca dia, maka dia tak ada dalam syurga. Walladina taba'uhum tu, waw tu, kalau kita, adalah kita dalam syurga. Kalau bukan kita, tak ada dalam syurga. Dia kata bi ihsanin. Tahu dah bi ihsanin. Dengan ikhlas, tepat dan benar. 3. Ikhlas, tepat. Tepat tu maksudnya benar. Ikhlas, tepat dan benar. Ikhlas, satu. Yang kedua, tepat dan benar. Ikhlas, tepat dan benar. Patulah radhiyallahu anhum wa radu'an. Makna dia, patutlah kata jannah apa tu? Ayat tu. Ayat lepas tu, ayat 100 tu macam mana? Macam mana? Ayat 100 lah betul. Lepas Allah berpuas hati kepada mereka, lepas tu a'addallahu lahum. Lepas tu dalam ayat ni dia pelik sikit ayat dia. Pelik kat mana? Dari segi lafaz. A'addalahum. Pelik tak? Selalu ayat min tahtiha, kat sini saja tahtaha. Tak nak min. Biasa ada min tak? Maulana kata semua sifat-sifat dalam Quran tu kalau tak menepati ayat 100 ahli neraka. Tak mana takwa mesti ada makna ayat 100 juga. Makna ma'rifatullah mesti ada ayat 100 juga. Mesti ada kaitan. Kalau tak ada kata ayat 100 tidak dikira terpuji. Takwa mesti ada makna ayat 100. Apa lagi? Soleh mesti ada ayat makna 100. Semua puja-puja dalam Quran semua mesti ada kata ayat 100. Sebab walladina taba'uhum. Wow tu mudah-mudahan kita ikut sahabat dengan tepat dan benar. Lepas tu ayat 101 munafik. Betul tak? Bila kita mengaji, kita akan berlaku satu proses dilema. Dilema apa? Dilema nak ikut dalil, dilema nak ikut wahyu. Bila kita mengaji, kita mendapati susah nak ikut wahyu tu. Bila kita susah nak ikut juga, itu zon selamat. Zon ayat 100. Susah kerana dalil, alamat ayat 100. Susah kerana dalil.
Susah kerana dalil. Faham tak ni? Susah kerana dalil. Faham tak? Ha? Faham tak ni? Faham tak susah kerana dalil? Kita mengaji, kita yakin ini hak betul. Lepas tu kita yakin hak ni hak selamat. A selamat, B tak selamat. Tapi dilema dia nak buat tu susah. Susah kerana dalil ni alam ahli syurga. Susah kerana dalil alam ahli syurga. Ngaji, tengok hak betul lagu ni. Nak buat tu jadi payah. Mungkin berlaku cabaran macam-macam lah. Orang kata lah apa lah. Susah dalil ni sifat sahabat. Sahabat susah dalil. Lepas tu Allah beritahu hidup bersama ayat 14 surah Muhammad ni kata sama ada orang hidup bersama bukti dengan hidup tanpa bukti. Sama tak dua tu? Ayat 101 menyusahkan orang nak ikut dalil. Munafik. Kalau kita menyusahkan orang nak ikut dalil, munafik. Kalau kita susah kerana dalil, sahabat. Ha? Tak faham? Menyusahkan orang nak ikut dalil, kita jadi payah. Orang nak ikut betul dah, kita je puncak. Kita menyusahkan buat benda-benda yang tak sesuai dengan wahyu. Orang tu pasal kat kita. Orang jadi dilema. Nanti takut kita marah pula. Dia nak ikut wahyu. Kita jenis kita nak suruh ikut kita. Kita menyusahkan orang tak? Menyusahkan orang nak ikut dalil, munafik. Susah kerana dalil, sahabat. Faham tak? Susah kerana dalil. Mengaji ustaz kata hak ni betul. Kita jadi confident. Ada timbul keyakinan hak ni betul. Tapi dilema nak buat tu. Kerana apa? Kerana bercanggah dengan orang. Contohlah. Kita nak ikut betul, contoh. Nak ikut sahabat sebab ayat 100 tu nak beritahu syarat ahli syurga mesti serupa dengan sahabat. Sahabatlah neraca ahli syurga. Siapa yang berbeza dengan sahabat tak ada nama dalam syurga. Ayat 100 tu. Kita ni baik, kuat mengaji. Kan? Kita baik kuat mengaji. Dari segi penghayatan serupa dengan sahabat tak? Tak. Ada raga. Semua baik dalam Al-Quran ni semua mesti menepati ayat 100. Faham ke tak? Ayat 100 tu was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sahabat walladina tabauhum bi ihsanin. Makna ahli syurga ni adalah orang yang ikut sahabat dengan ikhlas, tepat dan benar. Makna dia nak beritahu kalau kita nak beza hanya dibenarkan apa yang sahabat beza. Kalau sahabat sepakat, kita kena sepakat. Sahabat beza, kita boleh beza. Contoh khilaf mazhab. Belakangnya sahabat. Maknanya sesuatu yang sahabat beza, kita boleh beza. Sesuatu yang sahabat sepakat, kita kena sepakat. Semua sahabat kata makna lagu ni, kita mesti kata makna lagu ni. Faham ke tak? Mana beza dengan sahabat dari sudut penghayatan ahli neraka. Faham ke tak? Ha? Islam kalau dua, kalau sama ada Islam mukmin. Tak ikut sahabat. Bila kita cara lain, orang nak ikut cara sahabat, kita lagu mana? Kita nak marah. Menyusahkan orang nak ikut sahabat ni munafik. Susah nak ikut sahabat mukmin. Susah nak ikut sahabat. Sebab tahu dah ikut sahabat yang selamatnya. Sebab semua dalam Quran ni sebab baik, semua mesti menepati ayat 100. Hak tu kita kena ngaji. Ayat 100 sebagai nak beritahu siapa dia kata dia betul, mesti dia bawa datang hujah sahabat. Dia tak boleh kata betul kerana saya kata betul, tak boleh. Sebab neraca tak ada kita. Tak boleh. Mana sesuatu yang menyalahi sahabat tak ada nama dalam syurga.
Itu salah satu contoh. Ah, ah, dah dua ya. Dah, bukan. Kita fajar, kita yang sunnah tu dua je. Hak lain kita buat lain. Zikir, istighfar, dia tak boleh buat lebih pada dua. Lepas tu kan ada Said Musaid ni tabi'in. Dah lah. Tu kena nak faham dua je. Hak betul dia dua je. Tak ada kata empat. Subuh dua je. Sunat subuh dua je. Sunat sebelum bayang subuh. Makna di antara dua, antara solat azan dengan solat subuh tu 2 rakaat aja. Kalau kita nak buat ibadat, nak buat ibadat jangan solat. Buat lain, baca Quran, istighfar. Tajuk ayat tajuk subuh. Tajuk lain ayat lain pula, ni tajuk subuh. Kita dia ada orang yang bukan tabi'in, sembahyang lebih pada 2 rakaat, dia tegur oleh Said Al-Musayyab. Lepas tu dia kata, kita solat ni. Takkan kalau nak ukur solat. Kamu tak faham makna menepati. Walaupun dia solat 4 rakaat tapi menyalahi sahabat, makna Allah azab. Nampak tak? Faham tak? Jadi tu mana tu? Tu kata jangan kita kata baik pada sembang baik solat. Kita semua faham lagu tu. Jadi baik ni jangan letak neraca kita. Kita letak neraca ke sahabat. Mana menyalahi sahabat tu tak baik. Dua tak? Tapi kalau tak tahu dia buat. Kalau ilmu kosong dia akan ada lah 100 orang tu, seorang dia akan buat sebab dia tak faham. Sebab dia ingat solat bukan buat benda lain, bukan sembang. Contoh dia faham lagu tu. Sebab kita kena faham boleh kalau gini dalam sudut dalam surah apa tu, dia makna cerdik sahabat. Dari sudut ibadat cerdik sahabat. Kalau kita nak buat menyalahi sahabat, kita kata baik, kita akan kata sahabat tak pandai, kita pandai. Itu bahaya. Dia tak boleh bersangka baik. Tak baik. Kita tak boleh kata neraca baik. Menyalahi sahabat tak baik. Sebab neraca baik ada neraca dia, sahabat. Ayat 100 tu kan. Tak ada kata bersangka baik. Seperti sahabat baik. Sebab baik ni baik. Mesti wahyu kata baik. Kodok. Bersangka baik. Wallah. Dia tak sesuai waktu tu. Waktu tu dia cepat. Kalau dia buat 2 rakaat, nanti orang sembahyang dia akan ganggu. Sebab subuh Nabi sangat cepat. Subuh Nabi solat sunat sebenarnya cepat. Dia tak sesuai. Kerana kita orang lain terganggu, lambat. Waktu tak sesuai, nak sembahyang qada tak sesuai kat situ. Cari waktu lain. Kita biasa buat sunat semua, tapi mesti orang sembahyang kita saya. Kita kotor lah kalian boleh kan? Memang. Dia muakkad ke ghairu muakkad? Dia muakkad ke ghairu muakkad? Yang dituntut kan? Okey, muakkad mana muakkad? Faham dulu. Kenapa sebut muakkad? Kenapa sebut ghairu muakkad? Dituntut kan? Yalah. Apa alamat dia tu muakkad? Apa alamat tu ghairu muakkad? Alamat dia muakkad ialah Nabi kalau tertinggal Nabi qada. Tu muakkad. Jadi kita pun kalau lewat tak sudah sembahyang, payah sesuai dulu. Memang apa tu benda muakkad dia boleh qada. Tapi kalau contoh orang sembahyang dah, kita tak boleh sembahyang. Kita kena ikut orang. Okey, dia orang satu orang tak faham. Yang tu masjid ni Contoh kalau kita datang-datang sembahyang dah. Sembahyang fardu itulah jatuh masjid kita. Sebab dia faham solat sunat, dia tak faham. Jatuh masjid dia bukan pada solat sunat. Hak kita mari tu, hak kita dat, itulah jatuh masjid. Cuma di depan di Bait Masjidil Haram
Tiada masjid kita diganti dengan tawaf. Tawaf. Lepas tu kat nak tunggu lewat sama. Satu je tak payah. Dia gini. Mana muakkad? Mana yang muakkad? Bila muakkad? Muakkad kena ingat. Ada apa tu, satu sebelum, dua selepas, satu dua-dua tak ada, satu dua-dua ada. Okey, mana satu sebelum? Subuh. Sebelum subuh. Subuh dua kan. Dua selepas? Lepas subuh. Tidak. Maghrib Isyak muakkad. Hak sebelum bukan muakkad. Hak selepas. Lepas tu sebelum bukan muakkad, selepas bukan muakkad, apa dia? Asar. Asar bukan muakkad, dua-dua. Sebelum tu. Sebelum tak, selepas tak. Orang logat maksud. Ha? Orang logat maksud. Dia bukan muakkad. Biar dia tak muakkad, tak perlu kita buat sokmo. Sebab Nabi tak buat sokmo. Tu tak muakkad tu. Nabi tak kata. Lepas tu apa tu, Zuhur dua-dua ada. Jadi yang beza dia sebelum Zuhur. Ustaz kalau Zuhur tu sampai buat 2 ke 4 sebelum Zuhur. Ha? Adalah. Kalau kita kata dua sebelum, dua selepas, makna dia 10. Kat situ khilaf. Jadi 12 tu mana? Sebelum Zuhur 4. Jadi 12. Jadi asal 10. Mana biasa dia antara 10 dan 12 tu ya. Kalau 12 kita ambil sebelum Zuhur 4. Kalau kita ambil 10, 10 Zuhur 2. Jadi 10. Kira-kira balik kira. Satu sebelum subuh, dua selepas. Berapa dah? 6. Kan? 6 lah. Satu subuh, dua selepas, 6 dah. 6 rakaat, 6 dah. Dia 10 rakaat. Main sunat. Tak sunat, kira rakaat. Lepas tu apa tu, asar maghrib tak ada tak? Ada. Jadi 2 sebelum, 2 selepas. Zuhur. Jadi apa? 10. Kira jumlah rakaat. Hak muakkad. Dia dah dua. Tak kata 12 kan? Dah lah, biasa 10 12 ni kes Zuhur. Kalau kata 2 sebelum 2 11, 10 je lah. Tapi kalau 4 sebelum, 2 selepas, jadi 12. Hak biasa situ je. Jadi kita kena kenal hak muakkad, kena kenal. Hak ni muakkad, hari ni ghairu muakkad. Ghairu muakkad, Kita tengok orang maya 4 tu nampak dia. ha? Kita tengok orang maya 2 tu buat 2. Alah yang muakkad tu, muakkad tu. Ha? Selasa tu ghairu muakkad. Nama nak kata Nabi tak buat sama, lepas tu Nabi tak qada. Ustaz Zuhur sunat buat 4 sekali tu buat 2. Dua-dua tak salah. Dua-dua tak salah. Dua-dua. Dua saleh. Kata lebih. 4 saleh. Tak apa, dua-dua. Boleh dua. Anda tak tahu tak? Dia 4 rakaat, tapi sama ada 4 sekaligus atau 2 kali salam. Kadang kena orang dia tak boleh lah. 4 boleh buat 2 boleh buat Tak apa. Selepas Zuhur Ustaz 2 ke 4 kan main 2. Lepas Zuhur 2 ya. Dia boleh kita orang tak? Sama gitu. Tak, sebenarnya kita nak faham muakkad dia. Sebab kita buat orang sunat. Tak tahu apa muakkad. Mana muakkad ni makna dia, kenapa sebab panggil muakkad? Satu yang kalau kita terlepas, kita boleh qada. Tu makna muakkad. Kalau ghairu muakkad, kalau terlepas tak perlu qada. Kalau qada juga, itu menyalahi sunnah. Subuh je biasa. Dia kan sunat. Tak apalah. Jadi tadi Nabi tahu tadi, tak masuk buku. Nabi tahu tadi, sama ada kita ayat 100 atau 101. 100 tu susah kerana dalil. Makna nak ikut hak wahyu, kita mengaji dah, mesti kita akan nak ikut hak menepati. Tak usah ikut haknya menyalahi. Sebab kita nak masuk surga tu, dia tak boleh. Kalau kita buat menyalahi sahabat, kita akan kata kita pandai pada sahabat. Jadi ayat munafik. Ayat apa? Wa idza qila lahum tu aminu kama amana subha. Apa tu? Wa idza amana nas. Nas ke situ Nabi dan para sahabat.
Anu'minu kama amanas. Apakah kami nak beriman cara orang bodoh beriman? Jadi An-Nas dalam surah Al-Baqarah tu Nabi dan para sahabat. Bila kita buat menyalahi Nabi dan para sahabat, kita anggap kita pandai, Nabi sahabat tak pandai. Pandai kita. Dia akan dalam satu hadis beritahu akhir zaman ada orang akan mencela orang generasi awal. Dia kata tak pandai. Sebab dia bila buat menyalahi, dia rasa dia lebih lagi. Orang tak buat macam dia rasa dia kata bodoh. Dia kata dia pandai. Jadi sebenarnya dia kritik siapa? Orang tu nak ikut sahabat. Dia kata apa? Contohlah. Benda-benda yang menyalahi sahabat, bila kita buat, kita akan kata kat sahabat. Kita nampak macam kita pandai. Kan? Hak tak buat tu tak pandai. Hak tak buat tu siapa? Sahabat. Maka kita kata tak nak, sahabat tu bodoh. Kita sedih. Itu bahaya tu. Tu muncul satu kata-kata daripada ni. Laukana khairan, kalaulah aku tahu ia baik, kan, kalaulah aku tahu ia baik, aku akan mendahuluinya. Makna kalau sahabat tahu benda tu baik, sahabat akan mendahului kita. Jadi kita takkan kita ni berlawak aja nak pahala. Sahabat betul-betul nak pahala. Jadi kalau kita menyalahi mereka, kita tak betul. Sebab neraca ada kat mereka, bukan ada kat kita. Faham tak? Jadi ayat Sa'id Musayyab ni tabi'in tua. Atau Sa'id Al-Musayyib dua. Sa'id Musayyib atau Sa'id panggil dua. Kadang orang panggil Sa'id Musayyib. Dia tu tabi'in tua, kepala. Tabi'in tua ni mana dia orang yang banyak jumpa sahabat. Dia tak ada jumpa Nabi tapi banyak jumpa sahabat. Jadi bila Sa'id Musayyab ni tengok seseorang menyalahi sahabat dalam beribadat, dia tegur selalu. Orang tu tak faham. Dia tak faham makna menyalahi. Dia kata, kita solat, bukan kita buat apa. Salah ke? Kan Tuhan azab kita. Kan? Tuhan tak azab kamu kerana kamu solat. Tuhan azab kamu kerana menyalahi sahabat. Jadi kita kena faham. Bukan masalah tu, masalah menyalahi tu. Kita kadang-kadang kita banyak istilah. Kita bila menyalahi kita kata baik. Menepati sahabat baik, menyalahi sahabat tak baik. Tu ayat 100 tu. Walladina taba'uhum bi ihsanin. Menepati sahabat. Sebab tu kalau ada seorang sahabat yang buat, kita boleh buat. Tadi pula. Hati lu. Tadi pula. Ini dasar tak apalah. Dasar. Kita kena faham dulu dasar. Nanti kita akan jumpa lah benda-benda yang kita nampak macam dasar ni macam canggah. Kalau orang cakap menyalahi dasar ayat 100 ni, kita tahu tak ada nama. Tu ya, kita faham gitu ya. Kalau tanya ni, dia akan anggap orang tak buat tu jadi bodoh, dia buat tu pandai. Dia kata kita gitu. Siapa dia kata bodoh tu? Orang buat comel lagi. Kalau tak buat, tak comel mana? Nampak tak? Jadi ayat 100 ni tak boleh dah. Kalau kita tak tahu, kalau konteks azab Tuhan hari esok, kalau kat dunia tak tahu, Allah ampun. Kita tak tahu, Allah ampun. Tapi bila kat hari esok, tahu tak tahu, azab kena. Kita kata tak tahu menyalahi ayat 100. Siapa suruh lagi? Allah lebih tahu dah. Kalau mu serupa sahabat syurga, tak serupa sahabat neraka. Simple. Dia neraka. Jadi kalau kita kata, bagus tu, ma'rifatullah. Tengok beza dengan sahabat. Tak ada, bukan ma'rifatullah. Nak tipu orang lain boleh. Nak tipu orang yang tahu ayat 100 tak boleh. Oh, dia tu arak ma'rifatullah. Kan? Orang benar. Tapi menyalahi sahabat. Maka tak ada nama. Selawat syirik. Selawat syirik. Selawat tak syirik. Tu ni Profesor Prof dia tu masalah tu. Dia siapa cakap lagu tu?
Ah, dia Oh, baru ni. Dia ni. Tak lagi. Tak yang hmm, Al-Husna ni dia wahidatul wujud. Wahidatul wujud ni sampai kena anggap Nabi tak wujud. Allah saja wujud. Tak kuka time gambar Dia tauhid ni Ni tak adil dah. Istilah tauhid ni kena menepati wahyu. Dia tak boleh kacak lagu tu ni. Siapa ajar kacak lagu tu? Siapa ajar kacak selawat ke Nabi ni syirik? Mana syirik tauhid ni takrif mesti Quran. Hak tu kalau kita ada orang dia faham tauhid kepada dia. Allah saja. Allah saja wujud. Siapa ajar tauhid tu Allah saja wujud? Padahal Allah sebut dalam Quran dua wujud. Tauhid ialah mengatakan Allah saja berhak diseru dan sembah. Itu takrif tepat. Bukan Allah saja wujud. Hak lain tak wujud belaka. Hak tu pasal apa? Tauhid. Takrif pasal apa? Jadi bila kita pegang takrif falsafah, esok mati jumpa kita akan jumpa apa? Socrates, Plato. Bukan jumpa Nabi. Pokok dia buat. Bukan jumpa telaga Nabi. Sebab Nabi aja syirik ialah seru sila Allah. Tauhid ialah seru Allah saja dalam kata berhajat. Itu takrif wahyu. Siapa aja kata kalau kata tauhid ni Allah saja wujud, hak lain tak wujud. Pasal apa aja lagu tu? Socrates. Pasal apa? Wahidatul wujud. Pasal apa aja. Jadi siapa je yang pengasas pasal apa tu? Socrates, Plato. Biasa tak jumpa Nabi dan sahabat sebab mana ada Nabi sahabat kecil lagu tu. Itu doa. Bila kita sebut tauhid, kita mesti ikut neraca wahyu makna tauhid. Syirik mesti wahyu yang hura makna syirik. Kalau kita tak kalau tak orang aja makna lain. Contoh macam Arab Mekah, dia kata Hanif juga. Oh, kita Hanif. Hanif mana? Suci. Arab Mekah mana kata dia syirik? Dia kata dia ni suci. Tauhid. Jadi tauhid ni semua orang mengaku tauhid. Cuma tinggal lagi kita nak kata tauhid atau takrif Quran yang selamat. Sebab tauhid ni tak ada orang tolak, semua orang ngaku. Kan? Semua orang dia tak kata kita ni buat akad syirik. Tak kata ngaku syirik. Dia kata tauhid juga. Cuma tauhid atau takrif siapa? Siapa aja tak ada faham Allah apa tu hak lain wujud. Allah saja wujud. Siapa faham ke tu? Makna bila satu fahaman dua asbab yang tidak wujud dalam penghayatan Nabi dan para sahabat, makna mesti satu ayat Quran dia buang. Rabbil Alamin. Rabbi Tuhan. Rabbil Alamin tu lafaz Rabbil Alamin ni mengabarkan ada dua wujud. Wujud Tuhan sebagai Rabb, wujud makhluk sebagai yang dicipta. Jadi kalau dia pahamannya tu, dia tolak ayat Rabbil Alamin tu. Dia tu masalahnya. Pahaman-pahaman jenis lagu ni dia isi Ibnu Arabi. Dia sebab kita bila kita nak kepada agama tapi tidak melalui wahyu, syaitan ajar cara dia. Ha? Sebab tu lah bersih jiwa ni sahabat. Kalau beza dengan sahabat nipu ke? Bersih jiwa, takwa, semua duduk kat sahabat. Kalau kita menyalahi sahabat tak ada kacik tajuk tu. Kan? Apa tu contoh kalau masuk atas awan, Allah yang menggerakkan. Kita ni semua Allah yang menggerakkan. Kita balik pada sahabat. Sahabat baru kita ajak lagu tu. Siapa aja lagu tu? Banyak benda-benda kita ingat macam tinggi tapi menyalahi sahabat. Nampak macam hebat tapi menyalahi sahabat. Lepas tu sahabat tu neraca. Kalau kita jauh dengan sahabat tu, jadi kita ingat betul dah kita comel dah. Lepas tu kadang-kadang orang apa istilah pun takwa ke, ma'rifatullah ke, tauhid ke, syirik ke, semua rujukan ada sahabat belaka. Kalau dia sahabat dia tak kenal, dia akan buat satu bentuk lain. Mana takwa bentuk lain, mana tauhid bentuk lain. Sebab ha? Tahu cerita sahabat mana betul? Apa dia? Cerita boleh sahabat mana sesuatu yang betul betul. Kalau kita mengaji kita tahu. Kalau anak pernah duduk jadi macam kabur gitu. Kita mengaji, bila kita ngaji hadis, apa jumpa. Kita ngaji hadis, kita jumpa. Ngaji Quran, lepas tu kita ngaji hadis, kita jumpa mana sahabat tu
Sahabat ni, makna kiri sahabat ni kalau kita mengaji makna sejarah 3 serangkai ni makna putih. Apa tu kalamullah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi ni putih. Kenapa? Kalau kita ngaji kita nampak jelas kiri 3 ni. Putih tu nampak tulisan jelas. Makna kita, sebab kalau kita kata tak ada dah, makna kita kata kita menolak satu pahaman, agama ni tak kekal. Agama ni kekal sampai hari kiamat. Kenapa dia kekal? 3 serangkai ni ada. Kita tak cari. Kenapa dia? Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi, kekal sampai hari kiamat, terjaga. Kalau kita kata tak ada dah betul, makna agama pupus lah. Siapa kata lagu tu? Agama ni terjaga sampai hari kiamat. 3 serangkai ni makna agama. Makna agama kekal tu, makna agama yang benar tu kekal sampai hari kiamat. Daripada mana? Dia 3 ni lah. Sebab neraca 3 ni. Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi. Kan? Bila kata agama kekal, apa kekal? Makna tu. Siapa jaga? 3 kalam ni, jaga tulisan tu. Oh. Ha? Tak betul menyalahi 3 ni. Ngaji Quran, ngaji hadis Nabi, ngaji sahabat Nabi, confirm. Sebab tu sahabat tu neraca dia, pala dia. Kita tengok kalau seperti sahabat betul, tak ada sahabat tak betul. Neraca duduk sahabat. Siapa yang kata neraca duduk sahabat ni? Bukan Ustaz Razadi kata, Allah kata. Kita kalau kata Tuhan kita tak kata siapa? Bukan orang lelaki, bukan syekh tu. Allah mengisytiharkan. Sahabat duk zul betul. Siapa-siapa yang menepati sahabat, betul lah dia. Siapa-siapa yang menyalahi sahabat, tak betul lah dia. Kat situ nak makna sunnah wal jamaah situ. Sahabat Nabi. Bukan kita angkat dia, buat ni tak. Allah yang menerang kita makna sunnah wal jamaah duk kat sahabat. Faham tak? Sebab tu kebenaran datang kepada kita dengan ikut-ikutan. Kebenaran datang kepada kita dengan kajian. Sebab tu kalau kita sampai confuse, makna kita wajib dalam hidup kita ni wajib kita pegang apa tu? Pegang wahyu. Lepas tu kena duduk dengan wahyu sampai kembali ke rahmatullah. Tak boleh kita tak utama lain dah, wajib dah. Tidak dosa. Kalau kita jadi bingung nak ikut siapa, kita tak boleh duduk saja dah waktu tu. Bahaya dah kita. Kita kena cari wahyu. Ha? Wahyu tu hadis masuk wahyu lah. Wahyu tu 3. 1 kalau Allah, kalau Nabi. Penghayatan kepada hadis tu sahabat. Sebab tu kalau kita kata kita habis ngaji Quran, kita nak ngaji apa? Kita apa pula? Ha? Ialah hadis umum. Hadis mana? Umum lagi tu. Nama kita Quran. Habis kita Quran, apa dah kita kena ngaji? Bila kita sebut penghayatan ni 3, kalamullah, kalam Nabi, kalam sahabat Nabi. Mana kitab yang kita letak nombor 2 selepas Quran? Dia ada 9 kitab sahih ni. Kita ada sahih. Hak 9 tu mana kita kena ngaji dulu? Muwatta'. Sebab Muwatta' tu ada makna sahabat. Baru kita faham kedudukan sahabat. Baru kita ngaji kitab lain dulu. Maulana sebut. Sebelum kita nak ngaji, kita ngaji dulu. Atau ada ni kena ngaji. Anda nak ngaji dulu. Lepas tu kena tunggu ada balik mengaji dulu. Tak buka. Iyalah sekarang dia start kita Quran. Quran tu bagi nampak dah. Lepas tu kita ngaji hati mudah. Ada tu cuma. Ada. Dalam ni ada ni. Ada di masjid Nada Motor ada. Dia muwatta' ni apa kepentingan dia? Makna kena untuk pahaman agama tidak boleh mengabaikan sahabat. Sebab kalau kita mengabaikan sahabat, kita ekstrim. Kita tak faham fiqh. Kita kata nak ikut Quran sunnah saja. Sahabat tak sih. Dia ingat sahabat apa dia? Dia akan jadi nafsu dalam beristihad. Nak ikut Quran hadis saja. Tak betul ke tu? Kenapa? Kita kena ikut Quran, sunnah, sahabat. Kena sebut 3 tu. Sebab tu kalau kita faham lagu tu, kita tak rasa masalah duduk dalam mazhab Syafi'i. Tak salah. Sebenarnya mazhab Syafi'i tu belakangnya sahabat.
Tak perlu buang mazhab, nak ikut sahabat ni, nak ikut sunnah ni. Duduklah mazhab Syafi'i, tak masalah. Sebab fiqh Syafi'i tu belakang ada sahabat. Fiqh Hambali belakang ada sahabat. Fiqh Hanafi belakang ada sahabat. Ikut sahabat. Ikut mazhab, ikut sahabat. Bukan mana ikut mazhab ni, tak boleh, kena ikut Nabi saja. Lepas tu bila kita ikut, kita tak buang sahabat, baru kita faham. Duduk dalam fiqh kita faham. Duduk dalam hadis jadi dia tak jadi ekstrem. Dalam fiqh kita faham. Dalam mazhab kita faham. Peranan mazhab kita faham. Jadi kita tak lagi kita doa sampai tahu saya ikut mana mazhab. Sebab mazhab tak tu. Makna bila kita tak buang sahabat, kita tak melampau dalam apa? Dalam nak tegak barang benar. Kita nak benar dan betul. Lepas tu kita boleh ikut belakang. Sebab tu kan nak beritahu kita bila kita tahu 3 serangkai ni, kita duduk dalam fiqh pun jelas, duduk dalam hadis pun jelas, duduk Al-Quran pun jelas. Kita lepas tu dalam nota kita tu ada tengok muka depan dah. Tengok muka depan tu, tengok tu. Tengok latihan tu. Kenapa dia ada muka depan? Buka. Ada tak perlembagaan? Siku ada tak? Ada. Tu. Tiru. Kami bersedaya upaya untuk menjadikan ulama itu kami. Ada. Baca dah. Tak apa. Lepas tu kita guna sandar apa-apa yang apa kita faham atas makna tu. Tak salah pun. Contoh ada kata saya kat sini kita ikut mazhab Syafi'i. Tak salah kata tu. Tak salah pun. Bukan salah sebut lagu tu. Kalau kata orang salah, makna dia tak faham. Dia ada benda dia tak faham. Ekstrem tak faham. Pada tajuk ni kita cenderung kepada mazhab Syafi'i. Tak masalah sebab lagu tu. Tak masalah. Bukan makna kita menyalahi Nabi, bukan. Kau boleh baca tu. Nombor satu. Matlamat redha Allah. Al-Quran. Dia tak masalah benda tu. Makna bila kita kata ikut mazhab Syafi'i, bukan makna tak ikut sunnah, bukan. Dia kena betul fahaman tu. Sebenarnya semua mazhab ni ajak kepada sunnah semua. Nak nampak simple, tapi kadang-kadang orang tak faham. Tu lima tu kita kena faham. Kita duduk mana? Kita pegang nak betul-betul. Mula ada kata kan, kenapa kita kena ada sandaran mazhab? Tak ada kita ikut kosek-kosek. Kenapa? Contoh kita Malaysia Syafi'i, kenapa? Nanti jadi macam satu tempat dia kata dia ngajar semangat dah, tapi hak mengaji dia 2 orang. Tak boleh ikut dia. Sebab dia kena ikut ke benda-benda yang berkaitan dengan sebut fiqh ni, dia kena ada sandaran satu bentuk hak benda yang sudah sabit. Mana kita benda muktamad tu ada dah. Dia boleh rujuk situ. Boleh dah cerita. Macam kita kalau Malaysia ni mula-mula nak ngajar tentang fiqh, kita pondok Fathul Qarib tu. Dia kata mula-mula kena ngajar tu. Kena bagi faham. Sebab orang awam dia tak faham. Dia jadi macam, jadi kita faham. Bukan makna kita ngajar kitab Fathul Qarib tu, makna dia kita tak ikut sunnah, bukan. Lepas tu benda-benda ijtihad belakang dah tu. Tak salah.
Nanti insya-Allah dia macam bahasa dia ngajar dekat pondok dia muktamad ala mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Kenapa dia pandangan muktamad mazhab Syafi'i? Kita kata tak faham. Kita kata Syafi'i dah. Kenapa hak muktamad mana muktamad? Muktamad. Hak betul-betul yang kata Syafi'i ni mana? Ha? Sebenarnya mazhab Syafi'i ni contoh satu pandangan, dia tak boleh kata kosong gitu. Dia memang ada sebelah kata dalil. Betul muktamad. Muktamad tu memang dalil ada dah. Dia bukan kata kosong, dia ada sandaran. Susah tak? Susah tak? Nak pegang 5 ni, susah tak? Nak pegang 5 prinsip ni, susah tak? Susah tu ayat 100. Ada harapan ke syurga. Kalau kita tak masuk ayat 100, kita masuk ayat 101. Riba kawal jannah ni, kalau tak ada sahabat, tak ada nama kita. Kena faham ayat 100 tu. Bila kita faham, masuk ngaji-ngaji ni syurga dah kali. Sebab kita tak ada neraca. Kita andaian saja. Jadi semua kita ni kalau menyalahi ayat 100 memang tak ada kita. Waktu kalau kita ngaji wahyu ni nampak macam susah sikit, tapi tak apa ayat 100. Tu ayat 14 ni tengok ni. Saya tanya. Dia bukan bila kita ikut sandaran, bukan ikut-ikutan. Mana bila kita mengaji ilmiah, kita faham Syafi'i sandaran ni lagu ni. Bukan ikut-ikutan. Kenapa dia kata lagu ni? Sebab dalil lagu ni. Bukan ikut-ikutan. Ikut-ikutan dia tak tahu. Dah orang buat lagu ni ikut-ikutan. Afaman kana ala bayyinatin. Maka apakah orang yang duduk di dalam atas dalil? Dalil dari Tuhan. Dari Nabi, dari Tuhannya. Dari sahabat Nabi, dari Tuhan. Sahabat Nabi ini penghayatan. Kan? Penghayatan kepada Nabi. Maksudnya Tuhannya juga. Kan? Semua kita nak beza. Nabi penyampai syariat. Sahabat Nabi penghayatan kepada syariat. Kaman seperti orang yang bila tak duduk dengan dalil ni, dia kata comel. Padahal mana ada dalil. Siapa kata comel ni? Setan aja dia. Comel. Mana ada sandaran? Comel. Zuyyina lahu. Jadi ada dalil baik, ada sandaran baik dalam amalan, tak ada sandaran tak baik. Nampak tak? Allah Quran ajar kita, ada sandaran baik. Mau semayang 2 rakaat subuh ni, siapa kata? Kita ada sandaran kita. Bukan kita kosong-kosong, kita ngaji dah. Sekarang ni kita semayang 2 rakaat lepas subuh ni, lepas azan subuh ni, itu bukan ikut-ikutan. Itu ala bayyinatin. Nampak tak? Mir rabbih, dari Tuhannya. Mana kita mengaji ya, kesal mengaji ya. Kan kita hadis ni kata 2 je. Tak boleh pada 2. Kita buat 2 saja, tak boleh pada 2 tu atas bayyinatin. Confident, kita yakin hak ni baik. Kalau lain pada ni, baik kali. Kan? Takkan Tuhan ukur kita. Ada siapa dengan saya tadi nak jawab mandai dengan sayap ni? Takkan Tuhan nak hukum kita kerana solat? Allah tak hukum kamu dengan solat. Allah hukum kamu kerana menyalahi wahyu. Begitu mau. Menyalahi wahyu ni su amali. Menyalahi wahyu ni bukan ikut wahyu, ikut nafsu. Wattaba'u ahwa'ahum. Kedua, ikut wahyu, ikut nafsu. Dua tu je. Kalau ikut wahyu, mana wahyu kata? Kalau tak wahyu tak kata, nafsu lah. Tak tahu tu Nabi sebut. Nabi sebut. Nak kopi. Tengok-tengok bulan. Banyak kita orang rancak
abang tu gomo 3 Tu. bulan. Bukan wahyu tu. Apa. Awak apa tu? Tak apalah doa tu. Pengaji. Tertinggal. Tak apa, lepas lah. Dah belajar tak? Macam kita tak? Dulu kita ingat C. Kita buat tu C. Lepas kita mengaji, rupanya B. Hak mana C? Hak je kita tak tahu tu selama ni. Hanya C. Mana C? Cantik. B. Tahu dia. Jadi bila kita tak mengaji, kita ingat hak ni C lah. Padahal, jadi kita tengok hak kita C, kita kata hak Nabi sahabat, cara sahabat B. Kan? Biasanya hak sahabat C lah. Bila kita C, ikut sahabat baru C. Terus apa dia buat 3 bulan tu Ustaz? Itulah, biasa dah. Ya, banyak dia kadang-kadang orang dia kadang-kadang dia jaga dia. Ibarat gini lah. Kedai buku. Kedai buku ni kalau maksud dia laku, bukan maksud dia nak menyelamatkan orang lain, dia akan jual belaka dalam kedai dia, tahu tak? Buku yang kiraan haram pun dia juga. Tahu tak? Sebab dia kan fikir sangat masalah dia jual belaka. Sebab maksud dia laku. Sama dengan TV. TV maksud dia laku, nak bagi orang tengok. Ceramah pun ada. Hak bukan ceramah. Macam lah. Maksud dia laku. Sama dengan kita sebagai mengajar ni, kalau maksud kita nak bagi laku, kita ajar kita betul salah tak lagi, campur aduk belaka. Kan? Tapi kalau kita maksud kita adalah menyelamatkan orang, dia tak ada dengar. Dua orang, yang penting wahyu. Bila maksud dia laku, kalau buku ni tak laku, kalau barang ni tak laku, dia letak dekat rak ke, dia letak dalam kotak. Itu kesan daripada maksud kita laku. Lepas tu wahyu-wahyu ni duduk dalam kotak belaka. Hak jaja tu hak bukan wahyu. Orang, dulu 3 bulan. Sebab bila pengajar tu maksud dia laku, maka wahyu tenggelam. Bila tengok passion orang ni minat ke nafsu, dia ajar cara nafsu. Nak ajar hak wahyu, rasa nanti orang mahu atau pengajar kita dah. Kan? W ni dia kata. Awalah. Kan? Nak ajar betul W. Nak ajar wahyu W. Kita gawang tu. Ustaz ada balik. Kita siap kita. Jangan memang kau kita nak balah. Kita nak benar orang dia wahyu. Orang nak balah kita nak bukan nak menang, kita nak dengan Quran je. Kalau tak asuk rosak kan kita nak terima. Ni isu artifak alhamdulillah. Cek tanya nak tahu video apa jadi? Benar. Apa tu? Bagi artifak. Dia ada rambut Siti Khadijah. Apa dia? Rambut Siti Khadijah kan? Dia kata dia buka-buka, dia kata ni tempat ni lelaki tak boleh masuk sebab rambut Siti Khadijah, tapi dia buah dalam dia tepi. Kena buat kajian. Ada barang-barang yang telah berlaku. Siang orang. Lama lagi tapi jahit. Dia tu memang lah masyarakat dia. Apalah. Jangan sebut nama siapa dia. Ada tak serang individu. Individu ni boleh AB lagi. Ada sesuatu dia gaya otak dia kabuk. Juga lah. Adalah banyak-banyak benda dia mengajar kita ni. Nanti dulu, kaji dulu. Jangan terlalu dulu. Apa bahasa Nabi tu? Dia inilah tajuk agama ni kan. Saya buat telaga dulu. Kita kena ada hitam putih. Biar orang ni belajar Quran. Quran ni memang confirm. Hak pelik-pelik ni duduk jangan dulu.
lepas kita ngaji Quran ni, kita suka mana? Suka hak excited ke? Suka hak je lah. Anak dengan ngaji mengajar tu kan. Minat. Katalah. Dia memang kesan daripada Quran ya. Kita jadi tak minat barang-barang. Oh, kita suka barang tu, dia tak suka barang-barang tak jelas, tak suka. Dia gitu. Daripada atas kalau tu Rasulullah dia mungkin dia di banyak sini. Tengok kita tu belajar di banyak untuk sambung. Apalah terserah kita lah. Dan ni jadi tu isu masalah. Ayo rumit kot kadang-kadang. Sialah. Siapa nama saya tak heran. Nak tanya nak tanya satu nak masa nak habis. Jawab satu soalan je. Kenapa barang ni barang serabut? Setengah ustaz nampak, setengah ustaz tak nampak. Setengah orang biasa nampak, setengah orang biasa tak nampak. Kenapa? Tahu tak kenapa? Bukan rambut, serabut. Kenapa? Barang ibarat barang ngarut. Ngata mengarut ni setengah orang nampak, setengah orang tak nampak. Kenapa? Tahu tak kenapa? Bukan. Kesan daripada amalan yang bukan wahyu tu racun. Macam ustaz tu ya. Nama berapa dia ustaz? Rohaizat. Ha? Dia nama berapa ustaz? Apa nama? Surat Muhaizat. Muhaizat. Ha. Kesan amalan yang bukan wahyu. Dia jadi racun. Macam contoh, biasa kalau orang-orang yang sesat ni kan, dia akan ajar hal bukan wahyu dulu. Lepas kesan daripada kita amal amalan tu, lepas tu kata amalan nak jadi benar otak, tak mesti air apa tu holy water. Amal yang bukan daripada Nabi tu, dia jadi benar sama otak. Tak nampak barang tu mengarut. Benar otak kita. Macam satu apa tu zikir, dia ajar zikir masa kat Port Lanah. Lepas tu guru ni kata apa? Kalau nak suci lagi kena kita bagi mandi. Haknya kena mandi tu bini orang. Hak bagi mandi tu Tok Syekh tu. Kan? Kenapa dia tak nampak barang ni mengarut? Kesan daripada zikir Tok Syekh tu aja, jadi tak nampak barang tu mengarut. Lepas tu kita nak bagi kita nampak benda mengarut ni ialah pastikan amalan kita adalah daripada Nabi. Jadi kita nak rasa macam mengarut kita dapat kesan. Kita Dengar yang menikuatan kat anak. Kata tak sudah pakar lah. siapa tanya? Lah kata kita pakai atas kita tanya. Kata sudah Tak apa. pakar kita. Dah. Kalau dia dengar apa kadang tak apa. Kadang-kadang orang ni dia macam tapi itulah ujian buat kita. Ujian buat kita. Habis dah ustaz. Habis dah. Ayat ni jelas InsyaAllah. Duduk dengan dalil lebih baik daripada duduk tanpa dalil tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Ustaz, ada satu tanya. Ada begitu orang. Ada.